Berikut paparan utama edisi Jumaat 9 Jun. Akta khusus kekang jenayah siber dibentangkan pada sidang Parlimen depan. SPRN mulakan siasatan berhubung isu FGV. Satu akta khusus berkaitan jenayah siber akan dibentangkan pada sidang Parlimen akan datang. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, draft mengenainya telah dikemukakan kepada Peguam Negara Tan Sri Muhammad Apandi Ali semalam. Menerusi akta berkenaan, kepentingan rakyat dan maklumat transaksi dalam talian dapat dipelihara. Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, Agensi Keselamatan Siber Negara kini diletakkan di bawah Majlis Keselamatan Negara MKN bagi memudahkan pemantauan dilakukan. Kita serius di dalam soal keselamatan cyber ini kerana ianya juga termasuk di dalam kuasa pihak agensi penguatkuasaan bagi memantau sebarang rekrutmen kepada pengganas atau dana yang digunakan dari sumber dalam atau luar bagi keganasan atau yang terlibat di dalam AMLA Anti-Money Laundering Act dan penguatkuasaan undang-undang. Pembentangan akta itu bagi menjaga kepentingan rakyat berikutan 10,000 aduan diterima. Cyber security melibatkan jenayah berkaitan Akta Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998, Akta Fitnah 1957 dan Akta Hasutan 1948. Pelaksanaan sistem M-Bike bukan sahaja mampu mengurangkan kesesakan laluan motosikal di pintu masuk Malaysia Singapura, malah mengesan pelbagai kes kesalahan termasuk jenayah. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata dalam tempoh 6 bulan pertama pelaksanaannya, 7,420 kesalahan senarai syak dan dokumen tidak sah dikesan. Ia melibatkan laluan di Kompleks Kastam, Imigresen dan Kuarantin Bangunan Sultan Iskandar BSI serta di Kompleks Sultan Abu Bakar KSAP. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, 4,963 kes dikesan di BSI manakala 2,457 di KSAP. Termasuk yang tak bayar pinjaman PTPTN, yang tak bayar cukai pendapatan, yang terlibat di dalam insolvency, keberhutangan yang menyebabkan mereka disenaraikan sebagai orang yang bankrupt. Sejak dilaksana pada 20 Februari lalu, 123,422 permohonan M-Bike diterima daripada penunggang motosikal. Purata pengguna sehari di kedua-dua laluan adalah 77,000 orang. Beliau juga Menteri Dalam Negeri berkata demikian dalam sidang media selepas melawat BSI pagi tadi. Beliau juga berpuas hati terhadap pelaksanaan sistem automasi tersebut yang berjaya mengurangkan 50% kesesakan di kedua-dua pintu masuk selatan negara. Malaysia dan negara-negara ASEAN akan terus memperkukuh hubungan dan menghulurkan bantuan kepada Filipina bagi mengekang Daesh menjadikan selatan Filipina sebagai pusat pemerintahannya di Asia Tenggara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein menegaskan tidak ada tempat untuk kumpulan pengganas di rantau ASEAN khususnya di Filipina dan Malaysia sedia membantu Filipina memerangi kumpulan militan berkenaan. Laporannya bersama Ibrahim Diman. Beliau bercakap kepada media selepas mengadakan pertemuan dengan Setiausaha Pertahanan Filipina, Delfin Negrilo Lorenzo di Kota Batu City, Mindanao, Filipina. What it is most important for us to send a message together today is that we want to send a clear message to Daesh that they will not, whilst we are in the position to do so, they will not have a foothold in our region.
This is not going to be Aleppo. This is not going to be Mosul. Within our powers, we are determined to ensure that whatever they try to do, they will not get a foothold. We will face them together. Datuk Seri Hishamuddin juga berpuas hati dengan pertemuan kali ini kerana turut disertai Panglima dan ketiga-tiga pemimpin tertinggi tentera Filipina selain kehadiran Panglima ATM, Panglima Tentera Darat dan Ketua Pengarah Persikan Pertahanan Malaysia. Kedua-dua negara juga bersetuju untuk berkongsi maklumat persikan demi kebaikan bersama. Sesungguhnya lawatan ini merupakan antara pertemuan terbaik bagi mengatasi dan juga mendalami masalah-masalah yang dihadapi oleh kesemua negara serantau dalam memerangi pengganas Daesh di rantau ini. Ibrahim Diman, Roslan Ahmad dari Mindanao, Filipina, RTM. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengesahkan telah memulakan siasatan berhubung isu Feather Global Ventures Holdings Berhad FGV melibatkan beberapa individu dalam organisasi tersebut. Dokumen-dokumen yang dirampas sedang dikaji untuk mengumpul bukti-bukti sebelum tindakan lanjut diambil. Timbalan Ketua Pesuruhjaya SPRM Daud Azam Baki dalam satu kenyataan media memberitahu pihaknya juga akan memanggil beberapa saksi dan individu terlibat dalam tempoh terdekat. Siasatan SPRM tertumpu kepada 6 isu dan kesemua isu itu akan dikaji secara terperinci untuk memastikan sama ada wujud unsur rasuah dan salah guna kuasa. Semalam, pegawai SPRM telah menggeledah ibu pejabat FGV dan merampas dokumen-dokumen berkaitan bagi tujuan siasatan. SPRM meminta semua pihak memberi masa kepada pasukan penyiasat dan tidak membuat sebarang spekulasi yang boleh mengganggu siasatan. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dalam pada itu akan mengeluarkan kenyataan berhubung kemelut yang melanda pengurusan tertinggi FGV esok. Besok saya akan komen. Saya pergi ke rancangan Felda besok. Saya akan ulas besok. Perdana Menteri enggan mengulas mengenai pelantikan bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Idris Jala untuk membantu menangani krisis yang melanda Feather Global Ventures FGV. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak menegaskan meskipun berdepan risiko perubahan geopolitik dunia, namun ekonomi Malaysia masih berkembang positif pada suku pertama tahun ini dengan kadar 5.6%. Walau bagaimanapun, Malaysia akan terus memantau perubahan geopolitik dunia dan membuat keputusan terbaik bagi menghadapinya. Ada satu risiko baru yang lebih serius yang terpaksa kita tangani, iaitu risiko geopolitical risk. Ini berikutan dengan krisis di antara negara-negara teluk umpamanya, ancaman balistik program Korea Utara, dan malam tadi kita lihat keputusan Hang Parlimen di UK dan juga perundingan Brexit dan sebagainya membawa peningkatan dari segi ketidaktentuan, uncertainty yang berkait dengan geopolitical risk. Datuk Seri Najib bercakap dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat MT UMNO di PWTC. Mengulas mengenai pilihan raya kecil Dewan Undangan Raya Kecil Pujut Sarawak, Presiden UMNO Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak memaklumkan beliau akan berbincang dengan Ketua Menteri Sarawak Datuk Seri Johari Tun Openg untuk menentukan calon BN di kawasan itu. Itu lebih di atas tangan BN Sarawak, dan kita akan bantu di mana yang kita diperlukan, dan kita juga akan tentukan calon dalam sikit masa lagi. Saya akan berunding dengan Ketua Menteri Sarawak dan untuk menentukan calon BN yang paling sesuai sekali. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan 4 Julai tarikh mengundi dan 20 Jun tarikh penamaan calon pilihan raya kecil Dun Pujut diadakan selepas penyandangnya Dr. Ting Tiong Chun dilucutkan kelayakan sebagai adun pada 12 Mei lalu.
Tempoh reman bagi 32 mahasiswa Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM yang disiasat berhubung kes kematian seorang mahasiswa UPNM dipercayai akibat didera dilanjutkan sehingga 14 Jun. Sementara 4 mahasiswa Universiti Tenaga Nasional UNITEN dibebaskan hari ini dengan jaminan polis. Perintah tahanan reman berkenaan dikeluarkan oleh Magistrat Sharifah Muhaimin Abdul Khalid di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Sepang. Pegawai Kadet Zulfarhan Osman Zulkarnain, penuntut tahun ketiga jurusan kejuruteraan elektrik UPNM meninggal dunia di Hospital Serdang pada 1 Jun selepas dihantar untuk mendapatkan rawatan di situ oleh beberapa rakan. 4 individu termasuk seorang wanita warga Vietnam direman 4 hari bermula hari ini bagi membantu siasatan berhubung kes pemandu Uber yang parah dipukul. Dia diserang selepas didakwa cuba mencabul wanita berkenaan di Lintang Paya Terubong di Georgetown Selasa lalu. Perintah reman itu dikeluarkan Magistrat Muna Maria Azmi kira-kira jam 11.45 pagi tadi di Mahkamah Magistrat Georgetown. Wanita warga Vietnam berumur 43 tahun itu ditahan anggota polis petang semalam bagi membantu siasatan berhubung laporan polis yang dibuat pemandu Uber terbabit. Dalam kejadian kira-kira jam 3.56 petang itu, seorang pemandu Uber yang mahu mengambil wanita Vietnam berkenaan di Lintang Paya Terubong tiba-tiba diserang. Kejadian itu dirakamkan dalam video berdurasi 4 minit 22 saat yang kemudiannya menjadi tular di laman sosial. Harga minyak mentah dunia diunjur berada sekitar 50 hingga 55 dolar Amerika pada separuh kedua tahun ini. Penganalisis minyak dan gas MIDF Research Aaron Tan berpendapat sentimen pasaran minyak mentah terjejas susulan tekanan geopolitik di Asia Barat serta inventori minyak mentah yang tinggi di Amerika Syarikat. Jelasnya penamatan hubungan diplomatik negara-negara pengeksport minyak mentah utama dengan Qatar akan menjejaskan komitmen OPEC untuk mengurangkan pengeluaran komoditi itu. Recent issue with Qatar has sent mixed signals to the investors. Initially, investors were a little bit worried that the issue would cause a supply disruption with the oil supply because Qatar produces about 600,000 barrels of oil a day. Then investors were worried that the issue could cause the OPEC-led agreement to curb production to be threatened. Pada masa yang sama, kebimbangan terhadap peningkatan pengeluaran minyak Shell dari Amerika Syarikat menghalang usaha OPEC untuk menyerap bekalan global yang semakin meningkat. Well, I think that moving into the second half of this year, yes, we will still continue to see volatility as the total global supply is still a little bit high. And also in addition to that, the production from the US shale is increasing to about 10 million barrels a day. Well, I think that moving ahead into the second half, we'll still see oil prices hovering between $50 to $55 a barrel. Perhaps it could be a little bit hard to reach $55 a barrel, but nonetheless, we would like to reiterate that it will still be a little bit challenging this year. Beliau bagaimanapun optimis kesan kepada Malaysia minimum dan syarikat minyak negara Petronas mampu mengekalkan momentum positif dalam prestasi kewangannya tahun ini. Pusat Inovasi dan Kreativiti Global Malaysia, MAGIC, yakin mampu menjana penciptaan nilai berjumlah 100 juta ringgit bagi tempoh 2 tahun akan datang. Ketua Pegawai Eksekutifnya Ashran Datuk Ghazi berkata ia menerusi program cabaran inovasi yang dianjurkan oleh syarikat korporat bagi syarikat-syarikat permulaan. Jelasnya, program seperti Tanggungjawab Keusahawanan Korporat, CER Circle dan Magic Activate membolehkan perbadanan dan usahawan meningkatkan pertumbuhan mereka. The CR Circle is a membership platform within the umbrella to ensure that the members or the corporate players have a platform also to start sharing knowledge and for us to be able to keep them abreast with the latest developments of how their involvement could be better.
Beliau ditemui media selepas Majlis Pelancaran Program Tanggungjawab Keusahawanan Korporat CER Circle dan Magic Activate yang disempurnakan Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Dato' Ahmad Maslan. Program itu adalah sebahagian inisiatif kerajaan bagi menggalakkan pertumbuhan ekosistem keusahawanan di negara ini. Kini Magic mempunyai 22 rakan korporat dari dalam dan luar negara yang menawarkan program cabaran inovasi untuk 3,000 syarikat permulaan. Jika di India, Taj Mahal dibina lambang cinta Shah Jahan kepada isterinya Mumtaz Mahal. Manakala di negeri Perak, tahukah anda turut mempunyai bangunan yang dibina atas tujuan yang sama? Dibina pada tahun 1898 oleh Panglima Kinta ke-10, bangunan ini gah sehingga kini dan menjadi masjid untuk umat Islam beribadat. Saksikan segmen pelancongan Jom Jalan-Jalan di Ipoh Perak. Saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat sampai juga saya ke destinasi di Masjid Panglima Kinta yang terdapat di negeri Perak ini. Telah pun berusia 119 tahun, masjid ini adalah masjid batu tertua di negeri Perak, bahkan antara masjid tertua yang terdapat di negara kita di Malaysia ini. 3J edisi Ramadan pada kali ini akan membawa kita menziarahi ke masjid-masjid dan apa kata, kita masuk ke dalam, kita tengok apa keistimewaan dan juga sejarah yang dipunyai oleh Masjid Panglima Kinta ini. Masjid Panglima Kinta seluas 45,000 kaki persegi berhampiran dengan Sungai Kinta menjadi tumpuan kita kali ini. Ianya telah dibina pada tahun 1898 oleh Panglima Kinta pada ketika itu, iaitu Datuk Panglima Kinta Muhammad Yusuf bin Lasam. Menggabungkan seni bina Mogul India, Cina, Melayu, kolonial British dan neoklasik, iaitu reka bentuk dari Rom dan Greek, masjid ini sememangnya kelihatan unik. Terdapat kawasan perkuburan berdekatan masjid yang dikhaskan hanya untuk kaum kerabat Datuk Panglima Kinta. Dah masuk pun waktu berbuka puasa ni, dapat minum seteguk air je sebab tak dapat nak makan tadi, orang ramai kat kedai. Jadi kebetulan kat sini ada kedai burger, apa kata kita berbuka dengan burger je lah bang hari ni bang Ya. Boleh ya? Jom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang. Ya. Nak order burger boleh bang? Order burger, ya boleh. Apa burger? Burger apa yang menarik kat sini bang? Ada yang special, daging special. Okeylah, kalau macam tu bagi saya daging special lah. Daging special berapa? Bagi saya satu bang eh. Satu ya. Okey, terima kasih bang eh. Bro, sampai bro. Okey dek, terima kasih dek eh. Burger dah sampai. Okey, apa kata kita berbuka puasa dengan burger ni, kita nak rasa time burger ni. Subhanallah, sedap rupanya time burger ni. Siapa sangka dah 18 tahun dah beroperasi dekat Song Chun, Ipoh, Perak ni. Dan kalau kita nak pergi mengembara ataupun kita nak pergi travel di bulan puasa, bulan Ramadan ni, tak salah. Tapi yang penting kita puasalah, kan? Okeylah, sekian saja paparan kita pada minggu ini. Seperti biasa, jom jalan-jalan meneroka destinasi menarik Malaysia. Perkembangan sukan. Penjaga gol Johor Darul Takzim JDT Farizal Marlias digantung 12 bulan susulan tindakan mengasari pengadil perlawanan pada aksi separuh akhir kedua Piala AFC Zon Asia Tenggara menentang kelab dari Filipina Ceres Negro FC pada 31 Mei lalu. Hukuman penggantungan itu dikenakan oleh Jawatan Kuasa Tata Tertib Konfederasi Bola Sepak Asia AFC terhadap Farizal
yang melanggar perkara 47.1.2 yang dibaca bersama perkara 49.1.2 dan perkara 50.1 Kod Kanun Tata Tertib AFC kerana menolak pengadil dari China, Fu Ming, minit akhir perlawanan. Farizal didenda sebanyak $40,000 Amerika bersamaan RM170,567. Hukuman penggantungan berkuat kuasa dari 9 Jun 2017 hingga 8 Jun 2018. Sehubungan itu, Farizal turut dilarang terbabit dalam sebarang perlawanan bola sepak seluruh Asia, Eropah dan antarabangsa, termasuk perlawanan rasmi atau tidak merangkumi perlawanan persahabatan. Jurulatih JDT Benjamin Mora turut didenda sebanyak $7,000 Amerika bersamaan RM29,856 susulan mengeluarkan kata-kata kesat kepada pegawai perlawanan. Walaupun tampak mustahil dan sukar dengan status ranking paling bawah, namun Ketua Jurulatih Muhammad Darmaraj Abdullah tetap percaya dengan kesungguhan anak-anak buahnya untuk menghadapi laluan berliku kejohanan separuh akhir Liga Hoki Wanita Dunia pusingan ketiga di Belgium. We go dengan the spirit as everyone says that we have no chance, we'll fight. And the girls is macam they have that spirit in them. I have coached the boys, I have coached the girls. But one thing is that these girls have got the spirit that they will fight. I mean, the games will be live. I can guarantee one thing is they will fight till the end. But whether it is enough for them to qualify, I don't know. Malaysia diundi dalam kumpulan maut bersama pasukan handalan dunia dalam kumpulan B, iaitu naib juara Piala Dunia 2014 Australia, New Zealand yang berada di ranking ke-5 dunia, Spanyol ranking ke-10 dan Belgium ranking ke-14. Sementara skuad kebangsaan yang memegang ranking ke-22 hanya memerlukan sekurang-kurangnya satu kemenangan di peringkat kumpulan untuk membolehkan mereka melangkah ke saingan suku akhir dan melayakkan diri ke Piala Dunia di London tahun depan. Darmaraj sebaliknya bersifat positif dengan memberi kepercayaan tinggi kepada The Malaysia Tigers. Dalam situasi yang kira semacam tak ada jalan actually untuk kira nampak cerah untuk ke suku akhir, tapi saya tak mahu mengaku kalah. There is no hope. I still before the punya game is over, there's always a chance. Skuad negara akan berlepas Isnin ini ke Belanda terlebih dahulu bagi menempuhi 3 perlawanan pemanas badan sebelum berlepas ke Brussels 5 hari kemudian dan mengadakan satu perlawanan persahabatan menentang pasukan Itali. Pusingan separuh akhir Liga Hoki Wanita Dunia akan berlangsung dari 21 Jun hingga 2 Julai depan di Brussels, Belgium. Bekas ahli Parlimen Larut Allahyarham Datuk Seri Raja Ahmad Zainuddin Raja Omar selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Jalan Bendahara kira-kira 3 petang tadi. Allahyarham yang juga bekas Naib Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM meninggal dunia pagi tadi pada usia 69 tahun kerana cangkitan kuman. Allahyarham menerima rawatan di hospital berkenaan sejak Rabu lalu sebelum dimasukkan ke unit rawatan rapi semalam dan tidak sedarkan diri. Allahyarham meninggalkan seorang balu, Datin Seri Sabania Ahmad Sabri, 56 tahun dan 3 orang anak, Raja Ahmad Zafir, 28 tahun, Raja Nur Zafirah, 23 tahun dan Raja Anak Zorifah, 20 tahun. Anak bongsu Allahyarham, Raja Nur Zorifah berkata ayahnya mula menunjukkan tanda-tanda kurang sihat sejak Isnin lalu. Bila doktor dah kata dia dah tak sedar dan doktor macam declare yang dia punya organ, ada a few organ dia yang macam dah tak berfungsi dah lah. Tak ada petanda-tanda dia nak pergi. Dia just macam seolah-olah macam dia suruh kita orang tunggu yang dia akan balik dan dia akan sihat semua. Terdahulu, Menteri Besar Perak Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dan isteri serta beberapa orang kenamaan menziarahi jenazah di kediaman Allahyarham. Kita merasa kehilangan yang amat sangat kerana seorang yang banyak jasanya kepada negeri Perak, malah kepada negara dan rakyat negeri Perak khususnya sangat-sangat merasai kehilangan beliau. Bekas pemain bola sepak dan juga anak didik beliau, kita rasa sedih atas pemberian Datuk Seri yang mana kita menganggapkan beliau merupakan tokoh bola sepak negeri Perak.
Perdana Menteri petang tadi meluangkan masa mengagihkan bubur lambuk kepada orang ramai di perkarangan Masjid Putrajaya dan program edaran bubur lambuk itu merupakan sumbangan daripada Kelab Pejabat Perdana Menteri dan lebih 1,000 bungkus bubur lambuk diedarkan. Dan Nasional 8 berakhir di sini. Dengan itu, Assalamualaikum. Dan salam satu Malaysia. Bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap